Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Rozali, nombor matrik A159504. Hari ini saya ingin menentangkan tentang kajian akhir tahun saya, iaitu reka bentuk struktur berkekuatan tinggi dengan penggunaan bahan yang paling minima. Untuk keseluruhan kajian ini menerangkan tentang kemajuan teknologi pembuatan tambahan dalam pencetakan 3D. Pencetakan 3D telah menjadi penyelesaian untuk menangani masalah industri pembuatan zaman sekarang kepada masyarakat umum. Dalam kajian ini, reka bentuk geometri memberi kesan yang sangat tinggi pada struktur model yang dicetak serta mempunyai perbezaan dari segi nilai penggunaan bahan asid polilaktik iaitu PLA. Asid polilaktik iaitu PLA digunakan untuk mencetak model menggunakan ketepatan isi dalaman yang tersendiri. Dengan peratusan isi kedalaman yang tersendiri, reka bentuk geometri isi dalaman setiap model yang dicetak mempunyai kekuatan yang berbeza-beza. Dengan melakukan ujian mampatan pada spesimen yang dihasilkan mengikut parameter binaan dan bahan yang sama, perbandingan kekuatan antara reka bentuk dapat dilihat pada modulus dan tekanan mampatan spesimen tersebut melalui kaedah eksperimen atau simulasi berangka. Parameter binaan yang ditentukan melalui perisian UpStudio iaitu perisian untuk digunakan dalam pencetakan 3D. Perisian ini menyediakan fail untuk pencetakan 3D Artbox iaitu mesin yang digunakan untuk mencetak model atau struktur binaan 3D. Perisian ini digunakan untuk menetapkan parameter spesimen yang hendak diuji dan mengetahui nilai penggunaan bahan cetakan. Kajian ini menunjukkan sifat mekanik mampatan untuk spesimen yang dicetak dengan menggunakan kadar pengisian sebanyak 80%, resolusi ketebalan lapisan sebanyak 0.15 mm dan menggunakan kelajuan cetakan yang sederhana serta suhu penyempuritan yang sesuai untuk bahan asid polilaktik. Menggunakan parameter binaan ini, penghasilan 3 jenis struktur geometri yang telah direka cipta iaitu geometri grid, sisi bata dan sarang lebah. Ketiga spesimen ini dikaji untuk mengetahui struktur yang manakah mempunyai kekuatan yang tinggi dengan penggunaan bahan yang paling minima. Oleh itu, kes kajian ini melakukan kaedah analisis unsur terhingga iaitu FEA terhadap spesimen yang dihasilkan dengan memindahkan data model CAD spesimen daripada Inventor 2019 ke UpStudio untuk menetapkan parameter lalu melakukan simulasi ujian mampatan di dalam perisian ANSYS Structural Mechanics Workbench version 16. Tujuannya adalah untuk mengkaji sifat bahan dan kekuatan struktur geometri dalam simulasi tersebut. Penentuan modulus yang bagi bahan asid polilaktik dalam pencetakan 3D adalah berlandaskan 3 jenis struktur geometri spesimen yang telah direka bentuk. Data ketiga-tiga spesimen ini lalu diambil dan dibandingkan untuk penentuan reka bentuk struktur yang manakah berkekuatan tinggi dan menggunakan bahan cetakan yang paling minima. Perbandingan data tersebut menunjukkan bahawa struktur geometri yang membentuk sarang lebah lebih kukuh dan menggunakan bahan cetakan yang minima walaupun mempunyai nilai penggunaan bahan yang sama dengan struktur yang berbentuk sisi bata, tetapi terdapat jumlah perbezaan yang besar dari segi kekuatan struktur. Untuk pengenalan dalam kajian ini menerangkan tentang pembuatan tambahan seperti pencetakan 3D dalam penggunaan komputer model rekaan berbentuk iaitu CAD pada bahagian daki-daki untuk menggabungkan bahan dengan menggunakan teknik lapisan demi lapisan. Teknik lapisan demi lapisan ini adalah pendekatan baru dalam memberikan kelebihan yang unik terhadap pembuatan
tradisional dengan menghapuskan keperluan untuk kelengkapan khusus dalam acuan untuk setiap komponen reka bentuk seperti casting atau instruction. Dalam menghapuskan keperluan ini, reka bentuk yang dihasilkan menawarkan keupayaan yang besar untuk menghasilkan pelbagai reka bentuk yang rumit dalam sebuah binaan dan penggunaan bahan yang teliti disebabkan kekurangan skrat atau chip antara satu sama lain. Kemajuan kini dalam pembuatan tambahan juga membolehkan fabrikasi pada bahagian yang rumit dengan pelbagai bahan dan pelbagai warna untuk rekaan bentuk model yang semakin berkembang aplikasinya ini. Dengan kepelbagaian warna dan bahan membolehkan produk menjadi lebih menarik serta menambah kekuatan bahan semasa pencetakan dilakukan dan menghasilkan produk yang lebih kukuh. Kepelbagaian dalam bahan dan pencetakan 3D mempunyai potensi untuk mempercepatkan inovasi dan membina struktur yang lebih kompleks serta mempunyai ciri-ciri sifat mekanikal yang dapat ditingkatkan. Permasalahan kajian berdasarkan kajian lepas telah banyak diselidik oleh pengkaji sebelum ini. Pengkaji sebelum ini menggunakan mesin pencetakan 3D ini untuk memperkenalkan dan digunakan secara komersial. Reka bentuk struktur binaan model ini berfungsi untuk mengisi ketepatan dalaman model untuk membentuk satu model yang kukuh dan kuat. Terdapat beberapa reka bentuk struktur yang telah dihasilkan dalam pembuatan binaan model melalui mesin pencetakan 3D tetapi menggunakan bahan mentah atau iaitu filament yang banyak untuk menghasilkan struktur pembinaan yang sangat kukuh dan kuat. Setiap bahan yang digunakan mempunyai sifat mekanikal tersendiri dan berlainan sifat fizikal. Oleh itu, reka bentuk yang dihasilkan haruslah mengikut faktor sifat mekanikal dan sifat fizikal yang sesuai supaya model yang dibina lebih kukuh dan kuat. Justru kajian ini dilakukan untuk mengatasi masalah reka bentuk struktur dan penggunaan bahan mentah dalam pencetakan 3D. Dalam kajian ini, kita akan mengenal pasti reka bentuk yang manakah mempunyai kekuatan struktur yang tinggi dan menggunakan bahan yang paling minima. Terdapat beberapa parameter yang akan digunakan dalam ujian yang akan dilakukan dalam kajian ini dan akan dijelaskan pada bahagian metodologi kajian nanti. Oleh itu, sedemikian objektif kajian ini berdasarkan projek ilmiah saya ialah yang pertama, mencadangkan reka bentuk struktur pembinaan yang sesuai dalam pencetakan 3D. Dan kedua, mengkaji sifat mekanikal dari segi ujian kemampatan untuk mengkaji tahap kekuatan struktur binaan dalam pencetakan 3D yang menggunakan bahan pencetakan yang minima. Kaedah kajian yang telah saya gunakan dalam kajian saya ini ialah yang pertama melalui penggunaan aplikasi lukisan kejuruteraan iaitu Perisian Inventor 2019. Fungsi saya menggunakan Perisian Inventor 2019 ini adalah untuk mereka bentuk struktur isi dalaman di mana reka bentuk struktur isi dalaman ini menjadi salah satu objektif kajian saya di mana saya akan mencadangkan 3 jenis struktur geometri iaitu struktur geometri berbentuk grid, struktur geometri berbentuk sisi bata dan struktur geometri yang berbentuk sarang lebah. Apabila selesai saya mencadangkan dan menghasilkan reka bentuk untuk spesimen, lalu fail maklumat tersebut akan saya tukarkan kepada bentuk stereolitografi iaitu STL untuk saya memudahkan pemindahan fail dari Perisian Inventor ke Perisian Artbox dan ke Perisian ANSYS Workbench.
Apabila selesai saya menukarkan fail tersebut kepada reka bentuk STL, saya akan memindahkannya ke aplikasi percetakan 3D iaitu Precision Art Studio. Fungsi Precision Art Studio ini adalah untuk mengimbas reka bentuk yang telah dihasilkan dan mengawal parameter yang telah ditetapkan. Antara parameter yang telah saya tetapkan adalah saya telah menetapkan ketepatan isi dalaman setiap spesimen sebanyak 80% dan saya menggunakan suhu penyempritan yang sesuai untuk bahan filamen PLA. Setiap bahan atau setiap filamen yang digunakan untuk percetakan 3D mempunyai suhu penyempritan yang tersendiri supaya bahan itu boleh dicairkan lalu dibentukkan di atas platform pembinaan mesin percetakan 3D. Apabila selesai, saya mengawal parameter di dalam Precision Art Studio, saya akan memindahkan fail tersebut ke dalam Precision ANSYS Workbench versi 16. Fungsi ANSYS Workbench versi 16 ini adalah untuk saya melakukan analisis dan simulasi dari segi ujian bapatan. Saya telah melakukan simulasi ujian bapatan di dalam ANSYS Workbench ini untuk saya mengkaji kekuatan struktur dan mengira berapa kuatkah struktur geometri yang telah saya reka. Untuk keputusan dan perbincangan kajian, hasil simulasi untuk struktur geometri grid yang telah dicapai melalui perisian ANSYS Workbench di mana simulasi kiraan mekanikal untuk ketegasan setara iaitu von Mises telah dilakukan. Andaian dan pengiraan yang dihasilkan berdasarkan nilai bebanan yang dikenakan sebanyak 5 kN yang berada selari dengan paksi Y berkeadaan tegak lurus di atas permukaan spesimen dan di pangkal spesimen terdapat satu sokongan tetap. Rajah 4 menunjukkan proses simulasi ketegasan setara dijalankan. Selepas proses simulasi dijalankan, kajian mendapati bahawa nilai minimum tahap ketegasan adalah 0.97441 megapascal di mana kawasan yang didapati berkeadaan tegasan minimum berada di hujung pangkalan spesimen. Kajian juga telah menunjukkan kawasan yang telah diletakkan bebanan telah memperoleh nilai tegasan yang maksimum iaitu sebanyak 19.488 megapascal. Di sini menunjukkan rajah 5 simulasi untuk ubah bentuk iaitu deformation dijalankan dan kadar bebanan selari dengan paksi Y yang berkeadaan tegak lurus di permukaan spesimen sama seperti keadaan ujian ketegasan setara dilakukan yang dikenakan sebanyak 5 kN juga. Hasil simulasi ubah bentuk memperoleh nilai perubahan sekitar 0.0059395 sehingga 0.1479 mm di mana nilai maksimum ubah bentuk berada di kawasan yang kita letakkan bebanan, di mana kawasan yang diletakkan bebanan itu akan jelas berlakunya perubahan bentuk. Ini menunjukkan bahawa kawasan yang diletakkan bebanan itu akan menjadi impak yang besar dari segi perubahan bentuk di akhir proses simulasi nanti. Hasil simulasi untuk struktur geometri sisi bata telah dicapai melalui perisian yang sama di mana simulasi akan dilakukan untuk ketegasan setara von Mises dan ubah bentuk deformation, andaian dan pengiraan yang dihasilkan berdasarkan nilai bebanan yang dikenakan sebanyak 5 kN juga dan berada di atas paksi Y yang tegak lurus di atas permukaan spesimen dan berkeadaan yang sama seperti spesimen berbentuk grid. Di sini menunjukkan rajah 6 proses simulasi
tegasan setara von Mises yang dijalankan. Selepas proses simulasi itu dijalankan, kajian mendapati bahawa nilai minimum tahap tegasan setara adalah 1.0736 megapascal, di mana kawasan yang didapati berkeadaan tegasan minimum berada di hujung pangkal spesimen. Kajian juga telah menunjukkan kawasan yang diletakkan bebanan telah memperoleh nilai tegasan yang maksimum, iaitu sebanyak 21.471 megapascal. Dan rajah di sebelah menunjukkan rajah 7 simulasi untuk ubah bentuk yang dijalankan dan kadar bebanan selari dengan ujian tegasan setara yang dikenakan bebanan sebanyak 5 kilonewton juga. Hasil simulasi ubah bentuk memperoleh nilai perubahan sekitar 0.00577716 sehingga 0.11543 mm, di mana nilai maksimum ubah bentuk berada di dalam kawasan bebanan. Ini menunjukkan bahawa kawasan yang diletakkan bebanan akan mendapat impak yang besar dari segi perubahan bentuk di akhir proses simulasi. Untuk spesimen yang ketiga pula, spesimen struktur yang berbentuk sarang lebah. Hasil simulasi telah dicapai melalui perisian yang sama juga dan menetapkan beban yang sama seperti spesimen grid dan sisi bata, iaitu sebanyak 5 kilonewton di atas faksi Y yang tegak lurus dengan permukaan spesimen. Rajah 8 menunjukkan proses simulasi tegasan setara von Mises dijalankan. Selepas proses simulasi ini dijalankan, kajian mendapati bahawa nilai minimum tahap tegasan adalah 1.1895 megapascal, di mana kawasan yang didapati berkeadaan tegasan minimum yang berada di hujung pangkal spesimen. Kajian juga telah memperoleh kawasan yang diletakkan bebanan telah menunjukkan nilai ketegasan yang maksimum, iaitu sebanyak 23.791 megapascal, dan di sebelah menunjukkan rajah 9 simulasi untuk ubah bentuk, iaitu deformation, dijalankan dengan kadar bebanan yang sama seperti ujian untuk tegasan setara, iaitu sebanyak 5 kilonewton. Hasil simulasi ubah bentuk memperoleh nilai perubahan sekitar 0.006387 sehingga 0.12765 mm, di mana nilai maksimum ubah bentuk berada dalam kawasan bebanan. Ini menunjukkan kawasan yang diletakkan bebanan akan mendapat impak yang besar dari segi perubahan bentuk di akhir proses simulasi untuk ketiga-tiga spesimen selepas proses simulasi dilakukan. Apabila selesai ketiga-tiga analisis dan simulasi terhadap ketiga-tiga spesimen tersebut, di akhir keputusan kajian akan membincangkan tentang perbandingan keputusan dari segi hasil simulasi ujian mapatan setiap spesimen yang boleh kita lihat dalam jadual 4. Di dalam jadual 4 mendapati bahawa kadar bebanan yang ditetapkan sebanyak 5 kilonewton telah meletakkan spesimen struktur geometri berbentuk grid mencapai tahap ketegasan maksimum sebanyak 19.488 megapascal dan ubah bentuk di sekitar 0.052395 sehingga 0.10479 mm pada titik akhir simulasi. Spesimen struktur geometri sisi bata pula mencapai tahap tegasan yang maksimum sebanyak 21.471 megapascal dan ubah bentuk sekitar 0.027716 sehingga 0.11543 mm, dan spesimen struktur geometri yang berbentuk sarang lebah pula menunjukkan tahap ketegasan maksimum sebanyak 23.3
791 megapascal dan ubah bentuk di antara 0.00063827 sehingga 0.12765 mm pada titik akhir simulasi dijalankan. Hasil perbezaan yang ketara dapat dilihat apabila ketiga-tiga spesimen menggunakan kuantiti bahan yang sama, kualiti bahan yang sama dari segi kekuatan bahan, iaitu bahan PLA, dan peratus ketepatan isi dalaman yang sama sebanyak 80%, tetapi mempunyai julat yang perbezaan yang kecil dari segi kekuatan struktur apabila ubah bentuk spesimen struktur geometri sarang lebah lebih tinggi berbanding spesimen struktur geometri sisi bata dan grid. Apabila ubah bentuk spesimen struktur geometri sarang lebah lebih tinggi berbanding spesimen struktur geometri sisi bata dan grid, rajah 10 menunjukkan bahawa ia jelas spesimen struktur geometri berbentuk sarang lebah lebih kukuh dan kuat apabila ketiga-tiga spesimen tersebut berada di bawah tahap ketegasan maksimum masing-masing. Kini kita tahu kekuatan mapatan mutamat bagi bahan PLA yang telah dicetak untuk setiap spesimen adalah 3829.96 megapascal untuk spesimen grid, 3830.00 megapascal untuk spesimen sisi bata, dan 3830.03 megapascal untuk spesimen sarang lebah. Jika dibandingkan dengan kekuatan mapatan bagi bahan PLA tulen adalah 65 megapascal. Ini menunjukkan kenaikan sebanyak 98% selepas proses pencetakan dilakukan. Berdasarkan keputusan kajian di dalam rajah 11 dan jadual 5 menunjukkan bahawa struktur geometri berbentuk sarang lebah lebih kukuh dan kuat apabila berada dalam keadaan dimampatkan jika dibandingkan dengan struktur geometri dan sisi bata. Oleh itu, ini membuktikan bahawa struktur geometri isi dalaman untuk pencetakan dalam proses pencetakan 3D memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi sifat mekanikal dalam industri pembuatan tambahan pencetakan 3D. Sekian, terima kasih.